لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Ini makna dia telah ambil tahallul awal. Dia telah mengambil tahallul awal. Boleh juga kalau dia buat macam ni. Dia balik dulu ke Makkah Mukarramah. Sampai di sana dengan pakaian ihram dia. Lalu dia laksanakan tawaf rukun. Selesai tawaf, lalu dia pun mengerjakan sa'i. Sesudah kerja sa'i yang ketujuh sebelah Marwah, dia pun bercukong. Ini juga dua, tawaf sa'i campur bersukong. Maknanya dia juga telah mengambil tahallul awal. Bagi mereka yang mengambil cara yang pertama tadi, yang ni lontar Jumrah Aqabah, sesudah tu dia bercukur. Apabila dia melaksanakan tawaf dan sa'i, berarti dia ambil tahallul yang kedua. Manakala mereka yang melaksanakan cara yang kedua tadi, tawaf sa'i campur dengan bercukur, dengan kembali ke Mina lontar Jumrah Aqabah, makna dia telah mengambil tahallul yang kedua. Jadi itu saja yang kita nak bagi tahu, dua bentuk tahallul. Dan memang tahallul ini kalau kita nak bentuk, dia boleh jadi 6. Kerana perkara yang kita nak laksanakan 3, jadi kita buat mana dulu pun boleh. Bersabit dengan gunting rambut tadi ni, para jamaah haji boleh dah gunting di waktu gunting di waktu dia bercukur, di waktu dia melontar. Sebab selesai melontar, bolehlah dia bercukur. Cukur ini sama ada dia nak cukur kepala dia dulu, kemudian baru dia cukur kepala kawan lain, termasuk kepala isterinya, ataupun dia nak suruh isterinya cukur kepala dia dulu, kemudian dia cukur kepala isterinya, ataupun masing-masing nak cukur masing-masing. Semuanya boleh belakang. Dan rambut yang dipotong tu tadi hendaklah dibubuh dalam tung yang di ujung di tempat Marwah tu, supaya tidak tercamuk mata-mata. Tapi boleh juga kalau nak dibawa balik ataupun nak dibawa di mana-mana, kemana-kemana. Jadi rambut tu tidak ada sebarang pantang apa. Jadi jangan lupa bergunting. Oleh kerana sampai dah masa dia, siapa pun boleh tolong bergunting. Hingga orang yang tak kerja haji pun boleh tolong gunting rambut orang yang kerja haji. Tetapi jangan lupa, apabila orang perempuan, dia hanya wajib memotong di ujung rambutnya yang sepanjang 1 ruas anak jari, 1 ruas anak jari masing-masing. Tak semestinya dengan ambil semua segala rambut yang ada di ujung. Boleh dia jemput 2, 3, 4 orang pun jadilah, 3 orang kata jadilah. Itu namanya bergunting. Selagi jamaah itu tak bergunting, makna dia belum tahallul awal. Misalnya sesudah dia melentang Jumrah Aqabah, lalu dia balik dulu ke khemah. Dalam perjalanan balik, makna dia dah ada lagi di dalam ihram. Jagalah segala pantang larang, kena jaga lagi. Tapi bila dia sampai di khemah, lalu dia pun memulakan cukur, maka berarti dia selesailah tahallul dia tu. Dan kita orang-orang lelaki pula, biasanya kita cukur dahulu di tempat melentang. Kita cukur 3 helai 4 helai rambut. Lepas tu kita pergi ke kedai gunting, lalu kita suar kepala kita di sana dan kita habiskan semua rambut. Dan para jemaah dianjurkan supaya buat menyembelih sekali. Kalau tak buat terasa umrah, buatlah masa kita tahallul haji. Jadi itulah dia tahallul namanya. Yang keenam pula rukun haji ialah tartib kebanyakan rukun. Makna tartib kebanyakan rukun haji yang 5 tadi, kebanyakan rukun-rukun tu saja tartib. Umpamanya tawaf dengan sa'i, mestilah didulukan tawaf kemudian baru sa'i. Adapun bercukur dengan tawaf, ada boleh kan bercukur dulu kemudian tawaf. Kita bercukur dulu hari 10 di Mina, esok hari 13 atau lepasnya baru kita tawaf. Yang tu tak apa dah. Jadi tertib padanya taklah tertib seperti mana kerja wudu yang mesti mula dengan basuh muka, diikuti 2 tangan, kepala, telinga dan kaki. Jadi itu maksudnya tertib kebanyakan daripada rukun-rukun. Demikianlah ulasan mengenai perkara-perkara rukun haji. Tuan-tuan dan puan, para tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, mari sama-sama kita dengar pula uraian mengenai perkara-perkara wajib haji. Jangan lupa perkara-perkara wajib haji ialah kerja-kerja yang mesti dilaksanakan juga oleh para jemaah haji. Tetapi sekiranya ia tertinggal atau sengaja ditinggal, hajinya sah. Hanya kalau sengaja ditinggal, hukumnya haram. Dan wajiblah dibayar dam kepada orang yang meninggalkan perkara-perkara wajib haji ini. Dam-damnya adalah tertentu yang disebut dam tartib takdir. Yang pertama, perkara wajib haji ini berniat di tempatnya, atau disebut berniat di miqatnya. Jadi maknanya apabila satu orang nak mengerjakan haji, dia kena berniat.
Apabila dia nak berniat, yang pertamanya dia kena tunggu masanya dulu. Orang panggil miqat zaman ni. Masa untuk kerja haji ni, sebagaimana sama-sama kita maklum, bermula daripada 1 Syawal hingga sebelum Fajar 10 Zulhijjah, kira-kira 2 bulan 10 hari. Itu masa untuk kerja haji yang disebut miqat zaman ni. Manakala miqat makan ni pula ialah tempat-tempat. Maknanya jemaah haji apabila nak mengerjakan haji, dia kena berniat, dan niat itu mestilah dilaksanakan atau dilintahkan di tempat-tempat yang tertentu. Tak boleh berniat sebarangan. Tempat-tempat untuk nak berniat haji. Apabila kita nak tengok tempat-tempat nak berniat haji, lebih dulu kita kena tengok cara-cara orang-orang Malaysia mengerjakan haji. Orang-orang Malaysia mengerjakan haji 2 cara sahaja. Yang pertama, terbang daripada Malaysia terus ke Madinah. Sesudah berada di Madinah selama 9 hari, selesai sembahyang sebanyak 40 waktu, mereka akan masuk ke Mekah. Sesudah berada di Mekah melaksanakan haji lebih kurang 21 hari, selesai haji, mereka akan dibawa ke Madinatul Hajjat, duduk di sana 2 hari 2 malam, dibawa ke terminal haji King Saud, terus terbang balik ke Malaysia. Itu cara yang pertama. Cara yang keduanya, terbang terus daripada Malaysia, berhenti di Jeddah. Berhenti di Jeddah di antara 2 hingga 7 jam untuk segala urusan di situ. Kemudian naik bas daripada situ, daripada Jeddah, terus masuk ke Mekah. Selesai mengerjakan haji di Mekah, barulah berangkat pula pergi ke Madinah untuk ziarah makam Nabi dan negeri Madinah. Selesai di sana sebanyak 9 hari, barulah berangkat ke Madinatul Hajjat, ikut jalan tepi laut, dan duduk di sana 2 hari 2 malam, kemudian dibawa ke terminal haji, terus terbang balik ke Malaysia. Itu 2 cara orang-orang Malaysia mengerjakan haji. Jadi untuk jamaah yang pergi Madinah dahulu, kebiasaannya penerbangan 1 hingga 60, yakni KT 1 hingga KT 60. Jadi jamaah ni dia akan pergi ke Madinah dahulu. Orang ini dalam perjalanan tidak ada apa-apa pakaian. Dia hanya memakai pakaian biasa saja, tiada ihram maksud saya. Maksud saya tidak pakai ihram. Selesai sahaja dia beribadat di Madinah, masa nak keluar barulah nak berniat. Jadi orang yang masuk ke Madinah dahulu ni, tempat tepat dia untuk berniat bernama Bi'ru Ali. Bi'ru Ali letaknya lebih kurang 10 km daripada kota Madinah, atau sebelumnya. Apabila saya sebutkan sebelumnya, berarti jamaah haji yang nak keluar daripada Madinah nak ke Mekah, yang masuk Madinah dulu, boleh memasang niat dikala berada di atas Maktab Zul di Madinah. Boleh juga memasang niat dikala berada di atas bas sebelum bas itu bergerak ke Bir Ali. Dan boleh juga dia memasang niat dikala bas itu sedang berjalan ke Bi'ru Ali. Tetapi yang sebaik-baiknya, elok sangatlah jamaah itu berniat siap-siap dikala di Maktab Zul Madinah, supaya tidak terlupa, ataupun boleh jadi kita berjumpa dengan driver yang kurang baik, dia akan bawa tidak singgah kepada Bir Ali, yang membawa kepada kita kena bayar dan tarkib takdir. Jangan lupa, apabila kita nak berniat, sama macam haji juga, sama macam umrah tadi, naklah kita andam-randam di atas Maktab Zul Madinah. Sudah tu kita mandi sunat ihram. Sudah kita mandi sunat ihram, kita pakai pakaian ihram. Kemudian kita sembahyang sunat ihram. Kemudian kita baca segala upacara dia, tasbih, istighfar, tasbih dan selawat. Kemudian lintahlah niat ihram. Lepas tu kita baca lah talbih awal, labbaik Allahumma bil hajjika, atau labbaik Allah bil umrati. Kemudian naik labbaik. Apabila tiba sahaja di Bir Ali, jamaah haji ni tak payah ulang niat lagi. Siapa-siapa yang berani boleh turun daripada basnya, terus pergi masuk dalam masjid, sembahyang sunat di atas masjid dan berdoa di situ. Siapa-siapa yang takut tajam basnya, duduk saja di atas bas, tengok daripada jauh. Itu yang sebaik-baiknya. Itu miqat bagi orang-orang yang masuk ke Madinah dulu. Jangan lupa saya sebutkan sekali lagi, tempat penghabisannya ialah bernama Bi'ru Ali, kira-kira 10 km daripada Madinah. Tetapi tempat yang dibolehkan dikala kita berada di atas Maktab Zul Madinah, dikala kita berada di atas bas itu belum bergerak keluar lagi, atau dikala kita dalam perjalanan ke Bir Ali.
Pilihlah mana-mana 3 ni. Jangan lupa niat itu nak dipasang apabila kita selesai upacara dan selesai berada dalam pakaian ihram. Adapun para jamaah yang masuk ke Mekah Tuwih daripada Jeddah, maka tempat berniat dia yang hujung sekali, yang tak boleh dilintas. Siapa-siapa yang lintas dari sana kena bayar dam, ialah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil, satu tempat di Yaman, kira-kira 94 km lagi ke Jeddah. Kira-kira 94 km lagi ke Jeddah. Jadi jamaah yang macam ni biasanya mereka diminta memakai ihram siap-siap daripada lapangan terbang ataupun kompleks haji Pulau Pinang ataupun di Kelana Jaya. Semua jamaah yang macam ni pakai siap-siap di Kelana Jaya ataupun di kompleks haji di Pulau Pinang, kerana susah kita nak pakaikan ihram dikala kita berada di atas kapal terbang. Walaupun kita pakaikan ihram, tuan-tuan sedia maklum, selagi kita tak pasang niat, dia tu belumlah jadi niat, belum lagi jadi pantang larang dia. Yang ni pantang larang tu belum kuasa. Jadi saya sebutkan tadi ni, tempat yang penghabisannya ialah Qarnul Manazil bahasa Arab, tapi dibolehkan juga sebelum daripada itu. Bila kita sebut saja sebelum daripada Qarnul Manazil, tuan-tuan dan puan-puan, berarti boleh juga kalau kita nak berniat dikala kita berada di rumah. Boleh juga kita nak berniat dikala kita berada di kompleks haji. Boleh juga kita nak berniat dikala kita berada atas bas nak datang ke lapangan terbang. Dan boleh juga kita berniat dikala kita berada di atas kapal terbang. Tapi saya assurkan dengan pengalaman saya, eloklah kita berniat dikala kita berada di atas kapal terbang. Iaitu apabila kita terbang kira-kira 4 jam atau 5 jam, kita tengok jam kita, masa tu kita pun pasang niat. Kita pasang niat di atas kapal terbang. Jangan tunggu sampai Qarnul Manazil kita bimbang pun kita tak dengar keset, apalagi kita terlena dan sebagainya. Itulah cara dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, bersabit dengan niat di atas kapal terbang ni perlu saya terangkan ada 2-3 perkara. Yang pertamanya, sebaik-baik saja tuan-tuan pasang niat di atas kapal terbang apabila dibawa hidangan jamuan kepada kita. Kadang-kadang dibawanya air yang seram. Tuan-tuan perempuan jangan minum air yang seram tu, kerana seram tu dia masuk rus, dia hukumnya bau-bauan. Kalau tuan-tuan perempuan minum, dia akan dikenakan dam tahir takdir, nilainya sebanyak 60 rial. Yang keduanya, tuan-tuan yang lelaki, di waktu memakai pakaian ihram di bawah sebelum naik kapal terbang, jangan memakai seluar dalam. Adalah dibimbangkan kalau kita pakai seluar dalam, kita terlupa apabila kita duduk ke bawah punggung kita terlupa nak buka seluar. Dan apabila kita pasang saja niat, apabila seluar tu tak keluar lagi, tak keluar daripada badan, kita kena bayar dam tahir takdir senilai 60 rial. Yang ketiganya, apabila kita datang ke menunaikan haji dengan suami isteri, apabila kita duduk atas kerusi, kita hendaklah jangan bertindih-tindih tangan. Adalah dibimbangkan kalau nanti mendatangkan perasaan syahwat kita yang membawa kita dijadikan sama taram dengan bergurau senda suami isteri yang membawa kena dam tahir takdir yang bernilai 60 rial juga. Itu sebagai ingatan kepada tuan-tuan dan perempuan yang telah memasang niat. Itu miqat namanya, tempat berniat bagi haji. Kemudian apabila jamaah haji dah berada di Mekah pula, umpamanya bagi jamaah yang mengambil haji tamatung, jamaah yang mengambil haji tamatung, dia telah melaksanakan umrah lebih dahulu. Apabila dia selesai kerja umrah, dia tiba di Mekah, dia duduk saja dalam pakaian halal. Apabila nak kerja haji nanti, maka miqat makaninya atau tempat dia nak berniat ialah di dalam kawasan kota Mekah sahaja. Yakni jangan keluar daripada kota Mekah lagi. Mana-mana juga di waktu dia nak berangkat pergi ke Padang Arafah, dia bolehlah pasang niat dia, yakni niat haji bagi orang yang ambil haji tamatung. Bolehlah pasang niat haji dalam kawasan kota Mekah, macam kita kata kawasan bandaran macam kita di sini. Jadi yang paling baik sekali saya syorkan, kita berniatlah di atas Maktam sebelum kita turun naik bas. Takut nanti kita terlupa keluar daripada bandar tu, dapat jejak-jejak di Padang Arafah. Kalau kita tak niat lagi, kita kena niat di situ dan kita kena bayar dam tartib takdir. Jadi jangan lupa tuan-tuan yang ambil haji tamatung, apabila nak niat haji nanti, masa tu kita berada di Mekah, niatlah di atas rumah ataupun Maktam yang kita sedia ada di situ. Itu miqat. Makna yang pertama, perkara-perkara wajib haji berniat di miqat atau di tempatnya. Wajib haji ialah bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah adalah satu kawasan yang letaknya kira-kira 8 km daripada Padang Arafah.
Para jemaah haji semua akan dibawa ke Muzdalifah selepas Isya pada malam 10 Zulhijjah atau malam raya. Semua para jemaah haji akan dibawa sedikit demi sedikit dengan bas yang tertentu dan tiba di Muzdalifah, lalu ditempatkan di sana di atas padang yang terletak di Muzdalifah. Dan di Muzdalifah tiada sebarang khaimah dan bangunan. Hanya mereka semua para jemaah duduk di atas tikar-tikar dan kain-kain yang diberi oleh tabung haji sahaja. Apabila tiba di situ, para jemaah sekalian akan tinggal di Muzdalifah tu hingga besok kira-kira jam 9 pagi. Jam 9 pagi 10 bulan Zulhijjah. Para jemaah yang berada di Muzdalifah tu bolehlah buat amal ibadat di situ seperti sembahyang sunat, membaca bacaan-bacaan yang tertentu yang disunatkan di Muzdalifah. Di samping bacaan-bacaan ibadat tersebut, para jemaah juga dituntut supaya memungut anak-anak batu. Untuk memungut anak-anak batu boleh dipungut untuk melontar besok saja 10 satu jemaah, ataupun boleh juga dipungut hingga keseluruhannya sebanyak 70 ketui, 70 anak batu. Jika nak dipungut untuk melontar jumrah yang jumrah hari 10 saja, iaitu jumrah kubra, dia hanya 7 ketul anak batu saja. Tetapi walaupun 7 ketul anak batu adalah dipungut 10 ketul sebagai peringatan kalau nanti tidak masuk ke dalam jamrah, tak dikira di situ. Dan mana-mana yang nak dipungut pula yang untuk semua jumrah sebanyak 70 ketul, hendaklah dipungut sebanyak 100 ketul sebagai peringatan kepada para jemaah pada masa itu. Para jemaah yang berada di Muzdalifah itu akan tinggal di situ hingga besok 10 bulan Zulhijjah. 10 Zulhijjah mereka akan mula, jam 9 pagi mereka akan mula dibawa ke Mina. Jadi perkara wajib haji yang ketiga ialah melontar jumrah kubra. Melontar jumrah kubra ni ialah pada 10 bulan Zulhijjah. Daripada Muzdalifah mulai jam 9 pagi para jemaah akan dibawa terus ke Mina. Apabila tiba di Mina nanti pada hari raya, mereka akan ditempatkan di dalam khaimah yang tertentu di sana. Pada asalnya apabila jemaah sampai saja di Mina, mereka itu tinggal di khaimah, mereka sudah boleh melontar jumrah kubra. Tetapi undang-undang dan peraturan baru, mereka akan dibawa melontar pada malam sebelah, iaitu lepas Isya. Untuk melontar jumrah kubra ni ada dua peraturannya, dua peringkatnya. Yang pertama, masa untuk baik yang terbaik, iaitu dipanggil masa afdal. Masa afdal. Yang kedua, masa yang dibolehkan. Masa afdal untuk lontar jumrah kubra tu ialah bermula daripada lepas tengah malam 10 hingga zuhur hari 10. Dan masa yang dibolehkan pula mulai daripada zuhur hari 10 hingga sampai terbenam matahari hari 13 Zulhijjah. Maksudnya apabila jemaah tidak ada tempat nak melontar pada hari 10 untuk jumrah kubra, mereka boleh melontar pada hari 11. Dia tak dapat melontar hari 11, boleh melontar pada hari 12. Tak boleh pada hari 12, boleh hari 13. Seterusnya melontar perkara wajib haji yang ketiga, yang keempat, bermalam di Mina. Bermalam di Mina 3 malam, yakni malam-malam tasyrik, malam 11, malam 12 dan malam 13. Maksud bermalam di Mina malam tasyrik, para jamaah mesti berada dalam kawasan Mina yang tertentu dalam khaimah atau di luar khaimah kira-kira lebih daripada separuh malam. Misalnya kalau semalam tu, satu malam itu 12 jam, mereka akan duduk 6 jam 1/4 atau 6 jam suku, setengah daripada tu baru sah malamnya. Dan masa yang tersebut hendaklah bersambung-sambung. Tak boleh jika sekiranya jamaah keluar pergi mana-mana, kemudian masuk pula, kemudian keluar pula, kemudian masuk pula, walaupun jumlahnya 6 jam lebih. Jemaah haji ialah bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah adalah satu kawasan yang letaknya kira-kira 8 km daripada Padang Arafah. Para jemaah haji semua akan dibawa ke Muzdalifah selepas Isya pada malam 10 Zulhijjah atau malam raya. Semua para jemaah haji akan dibawa sedikit demi sedikit dengan bas yang tertentu dan tiba di Muzdalifah, lalu ditempatkan di sana di atas padang yang terletak di Muzdalifah.
Dan di Muzdalifah tiada sebarang khaimah dan bangunan. Hanya mereka semua para jemaah duduk di atas tikar-tikar dan kain-kain yang diberi oleh tabung haji sahaja. Apabila tiba di situ, para jemaah sekalian akan tinggal di Muzdalifah tu hingga besok kira-kira jam 9 pagi. Jam 9 pagi 10 hari bulan Zulhijjah. Para jemaah yang berada di Muzdalifah tu bolehlah buat amal ibadat di situ seperti sembahyang sunat, membaca bacaan-bacaan yang tertentu yang disunatkan di Muzdalifah. Di samping bacaan-bacaan ibadat tersebut, para jemaah juga dituntut supaya memungut anak-anak batu. Untuk memungut anak-anak batu boleh dipungut untuk melontar besok saja satu jemaah, ataupun boleh juga dipungut hingga keseluruhannya sebanyak 70 ketui, 70 anak batu. Jika nak dipungut untuk melontar jumrah yang jumrah hari 10 saja, iaitu jumrah kubra, dia hanya 7 ketul anak batu saja. Tetapi walaupun 7 ketul anak batu adalah dipungut 10 ketul sebagai peringatan kalau nanti tidak masuk ke dalam jamrah, tak dikira di situ. Dan mana-mana yang nak dipungut pula yang untuk semua jumrah sebanyak 70 ketul, hendaklah dipungut sebanyak 100 ketul sebagai peringatan kepada para jemaah pada masa itu. Para jemaah yang berada di Muzdalifah itu akan tinggal di situ hingga besok 10 hari bulan Zulhijjah. 10 Zulhijjah mereka akan mula jam 9 pagi, mereka akan mula dibawa ke Mina. Jadi perkara wajib haji yang ketiga ialah melontar jumrah kubra. Melontar jumrah kubra ni ialah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Daripada Muzdalifah mulai jam 9 pagi para jemaah akan dibawa terus ke Mina. Apabila tiba di Mina nanti pada hari raya, mereka akan ditempatkan di dalam khaimah yang tertentu di sana. Pada asalnya apabila jemaah sampai saja di Mina, mereka itu tinggal di khaimah, mereka sudah boleh melontar jumrah kubra. Tetapi undang-undang dan peraturan baru, mereka akan dibawa melontar pada malam sebelah, iaitu lepas Isyak. Untuk melontar jumrah kubra ni ada dua peraturannya, dua peringkatnya. Yang pertama, masa untuk baik yang terbaik, iaitu dipanggil masa afdal. Masa afdal. Yang kedua, masa yang dibolehkan. Masa afdal untuk lontar jumrah kubra tu ialah bermula daripada lepas tengah malam 10 hingga zuhur hari 10. Dan masa yang dibolehkan pula mulai daripada zuhur hari 10 hingga sampai terbenam matahari hari 13 Zulhijjah. Maksudnya apabila jemaah tidak ada tempat nak melontar pada hari 10 untuk jumrah kubra, mereka boleh melontar pada hari 11. Dia tak dapat melontar hari 11, boleh melontar pada hari 12. Tak boleh pada hari 12, boleh hari 13. Seterusnya melontar perkara wajib haji yang ketiga, yang keempat, bermalam di Mina. Bermalam di Mina 3 malam, yakni malam-malam tasyrik, malam 11, malam 12 dan malam 13. Maksud bermalam di Mina malam tasyrik, para jamaah mesti berada dalam kawasan Mina yang tertentu dalam khaimah atau di luar khaimah kira-kira lebih daripada separuh malam. Misalnya kalau semalam tu, satu malam itu 12 jam, mereka akan duduk 6 jam 1/4 atau 6 jam suku, setengah daripada itu baru sah malamnya. Dan masa yang tersebut hendaklah bersambung-sambung. Tak boleh jika sekiranya jamaah keluar pergi mana-mana, kemudian masuk pula, kemudian keluar pula, kemudian masuk pula, walaupun jumlahnya 6 jam lebih, kira-kira yang demikian tidak memadai. Para jemaah yang tinggal di Mina tu dalam masa malam-malam tersebut, mereka adalah dalam rangka mengerjakan haji. Oleh yang demikian, mereka itu adalah buat amal ibadat di situ, sama ada sembahyang atau membaca bacaan yang tertentu. Dan boleh juga mereka itu ambil kesempatan untuk berbual-bual dengan kawan rakan daripada jemaah-jemaah haji yang lain. Selesai yang tu, yang kelimanya daripada perkara wajib haji, melontar semua jamrah pada hari-hari tasyrik, yakni pada hari 11, 12 dan 13. Peraturan untuk melontar yang tersebut adalah seperti berikut.
Hari 11 waktu afdalnya mulai daripada gelincir matahari ataupun zuhur hingga lah subuh hari 12. Dan hari masa yang dibenarkan, masa yang dibolehkan mulai daripada gelincir matahari hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Maknanya kalau para jemaah yang tak sempat dan melontar pada hari 9, dia boleh melontar pada hari 12, dan tak dapat pada hari 12, dia boleh melontar pada hari 13. Dan begitu juga pada hari 12. Masa afdalnya mulai daripada gelincir matahari atau zuhur hingga subuh pagi 13. Dan waktu yang dibolehkan pula mulai daripada gelincir matahari hari tersebut hinggalah sampai kepada terbenam matahari hari 13. Maknanya jika jamaah gagal melontar pada hari 12, dia boleh lontar pada hari 13. Seterusnya pada hari 13. Hari 13 waktu afdalnya mulai daripada gelincir matahari ataupun zuhur hari 13 hingga terbenam matahari. Hari ini pendek sahaja. Walaupun begitu, waktu yang dibolehkan ialah mulai daripada pagi 13 hingga terbenam matahari. Jadi para jamaah semua untuk menentang tiga-tiga jumrah tiga-tiga hari yang tersebut, yakni hari 11, 12 dan 13, peraturan baru Arab Saudi, Muassasah dan Tabung Haji akan membawa para jamaah lepas Aisyah pada tiap-tiap malam. Untuk hari 11 akan bawa pada lepas Aisyah malam 12. Untuk hari 12 akan dibawa lepas Aisyah malam 13. Dan untuk hari 13 pula telah ditetapkan akan dibawa melontar pada pagi hari 13. Jadi para jamaah tidak boleh pergi melontar selain daripada hari yang telah ditetapkan yang tersebut, yakni pada hari 11 dan hari 12. Umpamanya para jamaah tak boleh pergi melontar waktu asar, waktu zuhur dan sebagainya. Semua para jamaah mestilah taat dan ikut peraturan baru ni. Semuanya akan ikut ustaz serta muassasah dan tabung haji bersama-sama dengan petugas-petugas maktab kita pergi melontar tiap-tiap hari malam selepas Aisyah. Tiap-tiap malam, setiap malam kita akan panggil semua jemaah keluar daripada khemah dan terusnya pergi ke tempat melontar. Pada hari yang ke-11 dan 12, 13 jemaah akan melontar 3 jamrah sekali. Apabila kita sampai di tempat melontar, malam-malam pertamanya kita lontar jumrah sughra 7 ketul. Selesai jumrah sughra, kita langkah pergi ke jumrah wusta, lontar pula di situ 7 ketul. Selesai jumrah wusta, kita pergi ke kubra, lontar 7 ketul. Dan waktu kita melontar jumrah-jumrah, waktu datang untuk melontar 3 hari yang tersebut, hari 11, 12 dan 13, tidak lagi kita memakaikan ihram. Kerana pakaian ihram kita telah kita buka apabila kita lontar jumrah Aqabah kemarin, dan bila kita balik ke rumah, kita bercukur di tempat melontar dan kita balik ke khemah, lalu kita bukakan ihram. Jadi lepas tu kita tak pakai lagi kan ihram. Begitu juga dalam melontaran hari 11, apabila tiba kepada jumrah kubra, tidak ada gunting lagi. Hari 12 macam tu juga, bila tiba kubra tidak ada gunting lagi. Dan hari 13 macam tu juga, tidak ada gunting lagi. Ada